Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tahun 3 untuk subjek sirah minggu ke-32 ini, kita akan belajar tentang tajuk persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama, okey? Konsep hijrah semasa yang boleh dikaitkan pada masa kini. Hijrah melalui perubahan sikap, iaitu meninggalkan sifat-sifat mazmumah seperti malas, menangguhkan urusan tanpa sebab, hasad dengki, iri hati dan sebagainya. Umat Islam hendaklah mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti rajin berusaha, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri. Perubahan sikap daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah akan menjamin kejayaan di dunia dan di akhirat. Contoh-contoh sifat mazmumah seperti ini: malas, menangguhkan urusan tanpa sebab, hasad dengki, iri hati. Maksudnya tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Dia mesti nak lebih juga. Dia tengok orang lain dapat rezeki lebih, dia pun rasa macam dia nak juga dapat rezeki yang lebih. Macam tu, tak elok, okey? Perangai tu tak elok. Okey, sifat-sifat mahmudah pula macam mana perangai dia? Okey, rajin berusaha, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri. Macam tadi, dahlah dengki dengan orang, lepas tu malas nak berusaha pula. Tapi kalau sifat mahmudah ni, dia rajin berusaha, dia bertolak ansur, apa-apa kalau dia rasa dia boleh macam bertolak ansur, dia bertolak ansur, dia tak dengki dengan orang lain. Itu sifat mahmudah. Okay? Sifat mahmudah ni ialah sifat yang baik lah. Hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Umat Islam dilarang melakukan maksiat. Antara perbuatan tersebut seperti meninggalkan solat, tidak berpuasa, berzina, membunuh, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Perbuatan maksiat berpunca daripada dorongan hasutan syaitan yang sentiasa menyesatkan manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Seseorang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara haram akan mendapat keampunan dan pahala daripada Allah. Okay. Kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk melakukan maksiat. Apa perkara-perkara maksiat ni? Contoh ini, meninggalkan solat. Macam kita sedia maklum, solat ni adalah perkara yang wajib dalam kehidupan seharian kita. Tidak berpuasa, berpuasa pun wajib, termasuk dalam rukun Islam, sama macam solat. Okay, berzina. Berzina ni ialah hubungan antara lelaki dan perempuan. Membunuh, mencuri. Mencuri ni kadang-kadang kita rasa macam kita curi benda tu tak ada apa pun. Kita rasa macam kita curi pemadam kawan kan. Rasa macam alah pemadam je pun. Tak boleh macam tu. Okay? Itu dikira mencuri. Kita mengambil hak orang lain. Memfitnah. Okay, fitnah ni pula ialah kita mereka-reka cerita pasal orang lain. Contoh, Ahmad ni dia bagi tahu dekat Aminah pasal Ali. Dia buruk-burukkan Ali. Dia reka cerita buruk pasal Ali. Itu adalah fitnah. Okey? Okey, perbuatan maksiat ni berpunca daripada hasutan syaitan. Okey? Syaitan ni dia sentiasa nak menyesatkan manusia. Lagi-lagi manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Okay. Seseorang yang berhijrah dan meninggalkan perkara haram, dia akan mendapat keampunan dan pahala daripada Allah. Bila kita nak tinggalkan perkara yang haram tu, kita wajib bertaubat. Hijrah dalam bentuk perpindahan.
Hijrah dalam menuntut ilmu dengan meninggalkan kampung halaman menuju ke tempat pengajian sama ada dalam negeri atau di luar negeri kerana ia dituntut oleh Islam. Begitu juga berhijrah dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau kelayakannya. Penghijrahan dalam mencari rezeki adalah wajib manakala mengharapkan belas kasihan dan simpati orang lain adalah dilarang sedangkan seseorang itu mampu untuk bekerja. Selain itu, penghijrahan juga boleh berlaku apabila kawasan kediaman tidak selamat atau mengancam keselamatan nyawa dan harta benda, iaitu dengan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Ini adalah konsep hijrah dalam bentuk perpindahan. Yang pertama, kita boleh tengok pada hijrah menuntut ilmu. Maksudnya kita meninggalkan kampung halaman kita menuju ke tempat kita belajar sama ada dalam negeri atau di luar negeri kerana ia dituntut oleh Islam. Niat kita baik, kita nak belajar. Okey, jadi itu termasuk dalam hijrah menuntut ilmu. Yang kedua, hijrah dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau kelayakannya. Okey. Zaman sekarang ni ramai orang kita tengok dia belajar, contoh dia belajar sains. Dia kos sains tapi dia kerja bahagian cashier, bahagian kira-kira duit. Itu kita tak boleh pertikaikan. Itu rezeki Allah. Mungkin Allah dah kata rezeki dia dekat situ. Yang penting kita nak cari rezeki tu rezeki yang halal. Jadi hijrah dalam mencari rezeki ni adalah wajib. Jangan kita mengharapkan belas kasihan dan simpati daripada orang lain. Sedangkan kita ni mampu untuk bekerja. Itu kira malas lah. Tak nak kerja, lepas tu minta orang duit. Tak mau macam tu. Sebab selagi kita mampu untuk bekerja, cari duit sendiri. Yang terakhir ni kita tengok penghijrahan juga boleh berlaku apabila kawasan kediaman tu tidak selamat. Maksudnya contohlah kita duduk dekat satu rumah ni, dekat tengah sawah kan. Lepas tu kita tahu dekat sawah tu ada banyak ular. Ada banyak ular ke ataupun dekat sawah tu disebabkan satu je rumah kita kat situ jadi pencuri senang masuk ke. Jadi kita tahu bila kita duduk kat situ itu akan mengancam keselamatan nyawa kita atau harta benda kita. Jadi kita boleh berpindah ke tempat yang lebih selamat. Itu dinamakan penghijrahan daripada penghijrahan yang berkaitan dengan kawasan kediaman. Itu sahaja daripada saya untuk minggu ini. Saya harap awak semua faham apa yang saya cuba sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.